Bismillahirrahmanirrahim. Dan insyaallah qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Assalamu qabla al-kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamal muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Nawaitu ta'alluma bit ta'lim wa tadhakkur bit tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bil kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'i wajhillah wa qarbihi wa mardatihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam kata junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Muhammad ibn Abdullah. Moga-moga dengan kita memperbanyakkan selawat serta salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam paling tidak menjadi sebab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam wa barik alaihi. Baik. Alhamdulillah, pagi ini kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama dalam satu majlis yang moga-moga kita mohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala diangkat sebagai majlis ilmu dan diiktiraf di sisi Allah sebagai modal bekal untuk kita bawa hadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak insya-Allah. Baik. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu manusia yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai utusannya untuk menyampaikan kalimah tauhid yang kita boleh sebut pada hari ini.
Siapa tahu kalimah tauhid apa dah? Asyhadu alla ilaha illallah. Illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad Rasulullah. I bear witness there is no God to worship for except Allah. And I bear witness there is Muhammad is the prophet and messenger of Allah. Wanakutu kuriyavan. Allah bin tabiri. Viri yarumilai. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam bin viru tutirabar. Faham? Faham tak? Tadi bukan ada seri kata bawah tu. Tak ada tulis? Baik. Kalimah ni, kalimah yang menyebabkan kita diselamatkan daripada muncung corong neraka, masuk ke dalam syurga. Pada satu ketika, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an keluar daripada rumah dia menghunuskan pedang. Tanpa ada sarung. Dia keluarkan pedang, dia berjalan keluar daripada rumah. Dan dalam perjalanan dia berjumpa dengan satu orang yang bernamanya Abdullah An-Nadawi. Dan ditanya oleh Abdullah An-Nadawi kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an pada waktu itu belum Islam. Perkara ini berlaku sekitar tahun ke-6 Hijriah, ke-6 kenabian pada bulan Zulhijjah. Bila ditanya kepada Sayyidina Umar, apa yang sedang kamu lakukan? Kata Sayyidina Umar, hari ini akan aku habiskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pedang. Maka ditanya oleh Abdullah An-Nadawi kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, adakah engkau fikir keturunan Bani Hashim dan Bani Zuhrah akan membiarkan kamu melakukan begitu sahaja dan kau akan terlepas begitu sahaja? Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab, itu adalah perkara yang kedua. Yang pertamanya, aku nak selesaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abdullah An-Nadawi kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, wahai Umar radhiyallahu an, adakah engkau mahu aku menceritakan kepada engkau satu perkara yang lebih menggemparkan daripada apa yang sedang engkau usaha untuk lakukan? Kemudian kata Sayyidina Umar kepada Abdullah An-Nadawi, adakah engkau telah pun keluar daripada agama nenek moyang engkau? Tidak, wahai Umar. Tetapi ketahuilah, wahai Umar, sesungguhnya adik engkau dan adik ipar engkau telah pun memeluk Islam. Sayyidina Umar yang dalam perjalanan menuju ke rumah Nabi SAW berpatah balik menuju ke rumah adik dia. Adik Sayyidina Umar nama apa? Fatimah bintul Khattab radhiyallahu anha. Dan juga anak adik iparnya adalah Sa'id bin Zaid. Dan bila sampai di rumah Fatimah bintul Khattab, Sayyidina Umar duduk di luar. Di dalam rumah adanya Khabab bin Ad, Fatimah dan juga Sa'id bin Zaid yang sedang belajar untuk baca Al-Quran. Bila mereka mengetahui akan kehadiran Sayyidina Umar di luar rumah, maka akhirnya Khabab bersembunyi di belakang kawasan rumah. Dan dipanggillah masuk Sayyidina Umar. Bila masuk, Sayyidina Umar bertanya, apa yang sedang kamu baca? Maka Fatimah bintul Khattab kata, tidak, kami tidak membaca apa-apa. Kami sekadar berbincang sesama sendiri. Kata Sayyidina Umar, tidak. Dari luar aku mendengar kamu membacakan sesuatu. Dan kemudian datang adik ipar kepada Sayyidina Umar, mengatakan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, apa pandangan kamu jika agama nenek moyang yang ada, yang sedang dianuti oleh kamu itu adalah agama yang tidak membawa kebenaran? Dan sesungguhnya agama yang benar itu adalah agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar radhiyallahu an telah pun menyepak adik iparnya sendiri. Dan kemudian bingkas bangun adik Sayyidina Umar sendiri, iaitu Fatimah bintul Khattab radhiyallahu an, mempertahankan suaminya dan mengatakan di hadapan muka Sayyidina Umar Al-Khattab, sesungguhnya
aku telah pun memeluk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan akhirnya Fatimah bintul Khattab telah ditampar oleh Sayyidina Umar sehingga berdarah wajahnya. Dan kemudian ketika mana terkejut Sayyidina Umar disebabkan oleh situasi itu, maka Sayyidina Umar cuba nak memujuk adiknya. Kerana dia dalam hidup tak pernah memukul adiknya sendiri. Tapi disebabkan situasi itu padat dengan emosi, ekspresi yang ditunjukkan adalah satu perkara yang membentak hatinya. Dan akhirnya Sayyidina Umar cuba memujuk dengan bertanya kepada Sayyidatina Fatimah bintul Khattab, apa yang kamu baca? Dan kata Fatimah bintul Khattab radhiyallahu an, kamu tidak boleh baca sebab kamu adalah orang yang tidak suci. Maka dalam riwayat disebutkan dalam kitab Rahih Al-Makhtum, Sayyidina Umar akhirnya kembali dalam keadaan sudah pun mandi. Dan bila dia dah selesai mandi, dia minta daripada Fatimah bintul Khattab, adiknya, apa yang dibaca dan diberikan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an untuk dibaca. Apabila Sayyidina Umar membaca kalimah pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Sayyidina Umar, ayat-ayat ini adalah ayat yang indah. Bagaimana sanding ganding Ar-Rahman dan Ar-Rahim berturutan selepas daripada kata Bismillah adalah satu ketinggian nilai bahasa yang sukar untuk dicerakinkan pada waktu itu. Maka diteruskan bacaan Taha sampailah ayat yang ke-14. Kata Allah Subhanahu wa taala, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salah li dzikri. Dan selesai daripada membaca ayat yang ke-14 ini, dalam riwayat disebutkan Sayyidina Umar bertanya kepada adiknya, di manakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dalam waktu yang sama, Khabbab yang sedang bersembunyi di belakang rumah datang kemudian bertemu dengan Sayyidina Umar dan mengatakan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, sesungguhnya doa Muhammad pada Khamis malam Jumaat yang lalu telah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di kaki Bukit Safa di rumah Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Maka terus Sayyidina Umar keluar daripada rumah adiknya menuju ke kaki Bukit Safa untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Sayyidina Umar memeluk Islam, mengucapkan dua kalimah syahadah yang sama macam kita ucap. Yang kita ucap tadi itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diucapkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, manusia yang pernah memegang 2/3 dunia, manusia yang dijanjikan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang senantiasa berada dalam keadaan kasih dan cinta pada Nabi, ucap benda yang sama macam kita ucap. Dan akhirnya Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah Islam yang kedua selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu awal menyebarkan Islam, ada beberapa tuduhan berat yang ditunjukkan dan disampaikan kepada masyarakat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kahin. Apa itu kahin? Bomo, dukun, pawang. Bukan bomo buah kelapa tau. Ada dipikir bomo buah kelapa tu ke? Ada. Dukun, pawang. Ada juga menuduh Nabi SAW adalah ahli nujum, yang boleh mengira-gira kiraan tarikh kelahiran, melihat pada peredaran dan juga perjalanan bintang-bintang, dan kemudian melihat pada beberapa perkara yang berlaku untuk menceritakan kejadian yang bakal berlaku ke atas diri seseorang. Ada juga menuduh Nabi sebagai seorang yang penyair, asy-syu'ara, orang yang pandai menyusun perkataan. Perkataannya mampu memeluk, dalam rasa yang sama bicaranya mampu merasuk, dan dia membuatkan orang rasa mudah untuk dipujuk. Mereka menuduh Nabi SAW sebagai orang yang penyair. Dan ada juga mengatakan Nabi SAW adalah orang yang out of mind, orang yang sudah tidak ada pemikiran, gila. Sebab mereka tidak mampu menolak kebenaran itu.
Pada satu ketika disebutkan dalam riwayat, antaranya yang berlaku sekitar tahun keempat kenabian Nabi SAW, satu orang lelaki yang datang daripada sebahagian utara daripada Jazirah Arab bernama Dimad. Dalam riwayat disebutkan oleh dalam kitab Zadul Ma'ad dan juga dalam kitab Rihil Maktum, nama satu orang lelaki ini namanya Dimad. Dia buka satu pusat perubatan di negeri dia. Bila dia sampai ke Mekah pada waktu tu, orang yang berjumpa dengan dia pesan dekat dia, wahai Dimad, jangan kamu pergi ke rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu pernah mendengar apa yang dia sebutkan dan jangan kamu pernah mendekati dia. Sebab perkataan dia adalah perkataan yang mampu menyihir kamu. Siapa yang dengar cakap Muhammad, dia akan kena sihir. Siapa yang dengar cakap Muhammad, dia akan jadi orang yang ikut telunjuk Muhammad. Siapa yang ikut cakap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan sanggup untuk meninggalkan keluarga, meninggalkan agama, meninggalkan harta dan semata-mata nak ikut Muhammad. Jadi wahai Dimad, jangan kamu dengar, jangan kamu dekat, jangan kamu pernah untuk merasa mengambil tahu tentang Muhammad. Maka Dimad ni tanya, kenapa? Kenapa tidak boleh mendekati Muhammad, tak boleh berbicara dengan dia? Maka ramai orang mengatakan, wahai Dimad, Muhammad SAW adalah satu orang yang terkena penyakit sihir sehingga menjadi gila. Dan orang yang dengar dia bercakap, orang tu pula akan dijangkiti penyakit tersebut. Dimad dia buka pusat perubatan, rawatan, doktor. Dia kata, kalau aku boleh ubatkan Muhammad ini, nanti aku punya marketing, klinik aku akan naik. Sebab orang Mekah tak boleh ubati dia, maka bila aku boleh ubati dia, nanti aku punya crowd untuk klinik aku akan bertambah. Orang akan mula cari aku untuk mengubati penyakit yang sama macam dia. Maka Dimad mengesampingkan, tidak mempedulikan perkataan orang-orang Mekah pada waktu itu, dia berjalan menuju ke rumah Nabi SAW. Masuk dalam rumah Nabi, Nabi SAW sedang berada di dalam kawasan rumah. Kemudian dia terus duduk di depan Nabi SAW dan dia kata dekat Nabi SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, katakan sesuatu pada aku. Pelik. Nabi duduk di rumah, tiba-tiba ada orang datang ke rumah, kemudian orang tu jumpa dengan Nabi, orang tu kata, Muhammad tolong cakap dekat aku. Cakaplah apa pun. Pernah jadi? Kita duduk di rumah, tak pernah kenal satu orang, masuk ke rumah, tolong cakap dengan saya. Cakap apa? Kenal pun tak. Baru jumpa. Bukannya muka FYP. Kalau muka FYP ikutlah. Kan? Tak pernah jumpa, tiba-tiba jumpa dengan Nabi, kata Muhammad, cakap sesuatu. Maka Nabi tengok muka dia, Nabi kata apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Dimad tengok ke mata Nabi SAW dan Dimad ulang sekali lagi. Ya Muhammad, sila ulang sekali lagi. Maka Nabi ulang perkataan yang sama, innal hamdalillah, sampai habis. Kemudian dia kata lagi dekat Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, ulang sekali lagi. Dan Nabi ulang untuk kali ketiga. Bila selesai Nabi ulang, dia minta kepada Nabi SAW, ya Muhammad, hulurkan tangan kau. Maka Nabi pun bagi tangan. Bila Nabi bagi tangan, dia pegang tangan Nabi, dia tengok muka Nabi, dia kata apa? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anta Muhammadar Rasulullah. Ini sebab tu kalimah yang ada dengan kita bukanlah kalimah yang biasa-biasa. Satu hari kita ucap kalimah syahadah berapa kali? Satu hari berapa kali? 5 kali. Berapa kali? Berapa? 5 kali. Satu hari paling tidak kita akan mengucap 2 kalimah syahadah 9 kali. Betul? Salat subuh baca berapa kali? Sekali. Salat zuhur 2. Salat asar 2. Salat maghrib 2.
Solat Isyak 2. Paling kurang kita akan ucap kalimah syahadah 1 subuh, 2, 4, 6, 8, 9 untuk semua waktu solat. Paling tidak. Dan sebab tu nak jaga kalimah syahadah ni, dia bukan macam kita jaga ikan laga. Tak. Tahu ikan laga? Beta ke? Betty ke? Bukan macam tu. Dia bukan macam kita jaga Ocobot. Tahu Ocobot? Mechanized tau, mechanized. Dia buat kayu. Dia bukan macam kita nak jaga kambing. Dia bukan macam kita nak jaga pokok. Kalimah syahadah ni kena jaga kata macam mana? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Kata Allah, nak jaga syahadah ni salah satunya adalah dengan kita kena mengakui Al-Quran itu la raiba fi. Tidak ada ragu. Dalam Al-Quran ni benda yang tak boleh ragu. Kalau buka muka surat 1, Suratul Fatihah kita baca, Alhamdulillah sampailah dekat siratal ladzina an'amta alaihim ila akhir ayat. Daripada surah pertama sampai surah An-Nas tak ada satu ayat pun yang kita ragu dan tidak ada satu titik barang mungkin satu huruf pun kita ragu. Semuanya kita terima dan kita yakin benar. Sebab tu setiap kali habis kita baca Quran, setiap kali habis kita dengar Quran, setiap kali habis kita tadabbur, kita tafsir Quran, maka kita akan sebut kalimah sadaqallahul. Kenapa sadaqallahul azim? Nak abang kata kita membenarkan dengan lidah kita kalam Allah adalah satu kalam yang maha benar. Yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada benda gaib. Satu hari satu orang lelaki digelar dengan panggilan pendebat seluruh Iraq. Di Iraq dia digelar sebagai pendebat seluruh Iraq. Dia orang yang berdebat. Dan dia mendapat gelaran tu sebab bila dia pergi berdebat, 3 soalan yang dia tanya, 3 tak pernah dijawab oleh mana-mana orang yang dijumpa. Dan soalan dia, bila dia tanya dekat setiap orang, orang tak mampu untuk memberikan jawapan yang tuntas. Dan pada satu ketika, soalan itu disebutkan dari riwayat, ada banyak versi, cuma yang saya ambil adalah versi daripada zaman Imam Abu Hanifah. Kerana zaman tu zaman kemunculan kelompok yang mempertikaikan Al-Quran, kelompok-kelompok mulhidin, kelompok-kelompok yang terlalu berteori dengan fikir. Maka mereka bertemu dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah kata, aku sanggup untuk berdebat dengan pendebat seluruh Iraq. Maka dipertemukan pada satu perjanjian dan akhirnya bertemulah satu orang lelaki yang digelar sebagai pendebat seluruh Iraq dengan Imam Abu Hanifah. Dan ditanyakan kepada Imam Abu Hanifah, yang pertama, kalau Allah itu ada, tunjukkan di mana Allah. Yang kedua, kalau syaitan itu diciptakan dari api, kenapa nak dicampak ke dalam api? Syaitan cipta daripada neraka, daripada api. Jadi apa dia punya kesan? Apa cer? Jadi apa? Api jemput api kan? Dan yang ketiga, apa itu takdir? What is fate? Destiny. Maka Imam Abu Hanifah kata, okey, aku boleh jawab. Apa dia jawapan? Imam Abu Hanifah pun pergi ke arah orang yang bertanya itu tadi dan dia memberikan satu penampar. Tahu tak penampak? Sepak. Penampak boya. Dia bubuh penampak tu. Bila dia bubuh penampak, dia tu pun terkejut.
Dan dia kata, aku cuma tanya. Bukan aku suruh hang katok aku. Bukan aku suruh kau pukul aku. Tapi kenapa kau tampak aku? Maka kata Imam Abu Hanifah, alah, nak jawab soalan kena bubuh tamparan. Maka disebut kat Imam Abu Hanifah, yang pertama, kamu bertanya, kalau Allah itu ada, di mana Allah? Betul? Aku tampar kamu, kamu rasa apa? Standard kalau kena tampak, rasa apa? Sini ada siapa yang kena tampak, dia rasa manis. Kena tampak, wah tawarnya. Kena tampak, wah bangga sekali. Kena tampak, mantul. Ada tak? Tak ada. Kena tampak, dia akan rasa sakit. Jadi kata Imam Abu Hanifah, kalau kamu sakit, tunjukkan aku di mana sakit. Maka dia pun tunjuk, sini. Dia kata, tak, yang tu pipi. Aku tanya kamu, mana sakit? Ni yang merah, itu kesan di pipi kamu. Mana sakit? Sakit berbentuk 3 segi. Ada? Pergi dekat doktor cakap, doktor tanya, sakit apa? Sakit dekat sini. Balik doktor cakap, tak bagi ubat. Dah kamu tahu sakit tahu mana? Boleh faham tak? So kalau tak sampai ni. Kalau tanya doktor, sakit tu pernah doktor bawa, sakit tu tunjuk. Ni sakit cik bentuk 4 segi. Dia punya tebal 6 inci, dia punya lebar 2 inci. So sakit ni nanti saya akan buang dekat pangkal pokok pisang. Cik dah cari dah pasal sakit cik. Tak ada. Jadi disebabkan sakit pun kita tak boleh nak tunjuk. Sakit tu siapa cipta? Allah. Kalaulah benda yang dicipta oleh Allah itu pun tak mampu kita nak tunjuk, kita tak mampu nak bentuk, kita tak mampu nak keluarkan dan tunjukkan pada orang, macam mana kita nak cerita tentang Al-Khaliq yang menciptakan makhluk itu. Maka dia pun sambil pegang pipi, dia faham. Dia kata jangan tak faham, saya tak faham kena sebelah pula. So dia kata faham. Dan yang kedua, soalan kamu bertanya, syaitan diciptakan dari api dan akhirnya nak dicampakkan ke dalam api. Apa kesan? Apa faedahnya? Tak jadi apa? Sebab api campur api jadi apa? Berbual ekor sapi. Dia akan jadi berbual solar. Nak tu kan? Dia kata jadi apa? Api campur api banyak. Habis. Tak ada apa. Okey. Kata Imam Abu Hanifah, tangan aku ada kulit. Muka kamu ada kulit tak? Ada. Tangan aku ada daging. Isi tau. Muka kamu ada tak? Daging? Ada. Tangan aku ada tulang. Ada ruas tulang. Ada tulang di dalam. Muka kamu ada tulang tak? Ada. Tapi kenapa bila aku sepak kamu sakit? Faham tak? Boleh faham tak? Sebab tu bila kita nak mula membaca Al-Quran, kita nak memulakan apa benda kebaikan, kita nak menolak segala sifat-sifat kejahatan, riak, takabur, sum'ah, ujub dan sebagainya, maka kita minta perlindungan daripada Allah. Macam mana kita minta perlindungan daripada Allah? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Apa maksud rajim? Ni rajim. Yang tahu tak rejam tu apa? Kita kalau macam ni, lambung. Betul? Kalau kita macam ni, baling. Betul? Kalau kita macam ni, rejam. Boleh faham tak? Kita ambil batu, kita hempaskan. Itu namanya rejam. Perasan tak? Kalau kita lambung batu masuk ke dalam satu kolam air, percik air tu macam mana? Beza dengan kita rejam. Sebab tu kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sebab tu kalau kita nak makan, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita makan tak baca bismillah, siapa makan sekali? Syaitan. So kalau selalu terlupa baca bismillah, makan apa-apa baca bismillah kita selalu lupa, nanti at the end cari cabai satu. Kan kita ni yang suka makan, tapi makan selalu terlupa baca bismillah. Makan chicken chop tak baca bismillah. Makan nasi tak baca bismillah. Makan ayam goreng tak baca bismillah. Makan cheese leleh tak baca bismillah. Untuk mengelakkan nanti, at the end last sekali, ambil satu cili padi,
Makan, jangan baca bismillah. Sebab bila kita makan, syaitan makan tak? Makan. So bila kita dah makan cili padi tu, minum air, baca bismillah. Padan muka syaitan. Pedas dia. Syaitan tension dengan kita. Sebab tu Allah beritahu dah dekat kita supaya minta perlindungan daripada Allah. Jangan minta perlindungan daripada datuk nenek. Tompang lalu, cucu. Cucu nak lalu. Cucu nak buang air kecil, tak payah. Hang pun bukan cucu dia. Takkanlah hang manusia, Tok Wan hang pokok rambutan. Takkanlah hang manusia, datuk kamu adalah pokok petai. Dah, kita manusia. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sebaik-baik ciptaan. Yang ketiga, dia tanya, apa itu takdir? Takdir kan, kita belajar rukun iman. Rukun iman ada apa? Iman. Rukun iman. Ada 6. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, qada dan qadar. Apa maksud qada qadar ni? Qada, satu benda yang kita tak boleh ubah. Satu benda yang telah pun ditetapkan untuk kita, qada qadar ni yang kita tak boleh ubah. Contoh, kita lahir ke dunia, lahir dari keluarga orang Islam. Betul? Ada tak masa kita lahir, ada yang lahir mungkin lahir di belah Hulu Selangor, ataupun dia lahir di Shah Alam, ataupun dia lahir di Kelang. Baik. Soalan dia, masa dalam perut ada dapat borang tak? Kamu nak lahir di mana? Kena tanda. Ada tak masa duduk dalam perut mak dulu, mai borang dekat kita, satu form kena pilih. Nak lahir dekat mana? Nak rambut color apa? Nak mata warna apa? Ada tak? Nak lahir di mana? Jerman ke? Jerlun ke? Jeniang ke? Jepun ke? Tak ada. So benda tu tak ada pilihan. Ada tak yang pilih nak jadi lelaki? Tak ada. Benda tu adalah ketentuan. Takdir yang telah Allah Ta'ala nisbahkan ke atas kita. Dan kita tak boleh nak ubah. Sebab tu, bila ditanya berkenaan dengan takdir kepada Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah kata balik dekat orang yang bertanya, takdirnya bukan takat kejadian kamu, tetapi juga benda yang berlaku ke atas diri kamu, semuanya al-qadr khair syar minallah. Benda baik, benda buruk, semua datang dari Allah. Tetapi semuanya benda baik. Maka kata Imam Abu Hanifah pada lelaki tersebut, takdir Allah, kamu hari ini akan ditampar oleh aku. Kan dia tanya, takdir itu apa? So takdir dia apa dia? Hari ini kamu kena penampar. Dan apa lagi yang menguatkan takdir? Kamu tahu tak kamu nak kena tampar hari ini? Tak tahu. Itu takdir. Dan kamu tahu tak aku nak tampar pipi sebelah mana? Tak tahu. Itu takdir. Jadi keseluruhan takdir itu menyebutkan kepada kita adalah benda yang bukan kita ketahui. Dan dia termasuk dalam alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian nak jaga syahadah, wa yuqimunas salat. Orang tu tadi adalah orang yang mendirikan salat. Salat atau salat. Sebab tu salat ni dia ada, kita duk belajar, ada rukunnya, ada syarat sahnya, ada wajib salatnya. Saya di tempat saya dengan saudara baru. Kenal saudara baru? Mu'alaf. Orang yang baru memeluk Islam. Jadi bila kita bersama dengan mereka, banyaklah cerita-ceritanya. Cuma ada satu kisah yang nak dikongsikan. Ada satu hari, seorang ustaz, dia ada 3 orang anak murid. Dan anak murid ni tadi dia dah ajar untuk belajar solat. Bila dah diajar untuk belajar solat ni tadi, mereka pun dah bagi tahu dah semua, macam ni, kena wuduk apa semua, siap. Satu hari ustaz dia kata, hari ni kamu semua dah belajar dah solat, hari ni kita akan bawa kamu 3 orang keluar daripada tempat ni, kita nak try solat di luar, dekat tempat lain. Maka sampailah dekat satu tempat, mereka pun berhenti solat, berhenti untuk solat, dan
ustaz tu tunggu dekat atas tempat nak solat. Jadi ustaz tu pun bagi tahu dekat yang mana duk ada anak-anak murid dia, hari ni kamu kena jadi satu Bilal, yang keduanya kena jadi imam. Maka naiklah tiga-tiga orang anak murid ni tadi, maka disuruhlah anak murid pertama untuk azan. Anak murid pertama dia kata dia ingat azan, tapi azan dia pelik sikit. Maka suruhlah dia azan. Bila dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Itu azan. Itu apa dia? Takbir raya. Oh, dia kata tu azan kan? Tak, tu takbir raya. Kamu ni tak erti langsung. Azan dengan takbir pun tertukar. Dia kata yang nombor dua. Yang nombor dua dia kata dia boleh. Dia pun dia azan. Bila dia dah azan, betul azan dia selesai dan dia qamat, maka ustaz dia kata, hari ni saya tak mau jadi imam. Kamu kena jadi imam. Jadi yang tadi azan mula tak erti tu, dia kata saya memang azan saya tak erti, tapi imam saya terror. Maka dia pun naik jadi imam. Ustaz dekat belakang, kawan dia lagi 2 orang dekat belakang, yang azan takbir raya tu jadi imam. Bila dia pun angkat takbir, dia duduk Allah, 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 Allah. Tak boleh. Dia jadi macam was-was. And then ustaz kata tak boleh. Kamu tak boleh jadi imam macam tu. Kamu kena ke belakang. Maka yang seorang lagi, yang tadi azan dan dia qamat, dia tak boleh nak jadi imam. Tapi disebabkan yang satu orang yang tak azan dan tak jadi imam ni paling last tak dipilih oleh ustaz. Ustaz kata yang nombor 2 ni kena naik juga. Jangan bagi yang last. Sebab yang last ni paling tak erti. Paling tak pandai dalam mengaji dan tak pandai dalam solat, kata ustaz tu. Maka naiklah nombor 2. Yang azan dan iqamat tadi. Yang nombor 2 ni pun naik, dia cakap, saya boleh juga ustaz. Saya boleh jadi imam. Maka dia pun angkat takbir. Allahu Akbar. Bila dia angkat takbir, ustaz pun kata, yang ni betul. Macam ni, sekali je. Kan? Kemudian ustaz pun takbir lah. Dah imam angkat takbir. Elok semua dah angkat takbir, tiba-tiba yang jadi imam pusing. Pusing belakang, tengok ustaz. Tengok ustaz. Dan dia kata dekat ustaz, ustaz, saya buat sekali ya ustaz. Dia angkat takbir tu sekali ya. Bukan macam kawan tadi, Allah, Allah. Saya sekali ya. Tapi dah boleh sembahyang dah. Tapi dah tengah sembahyang tu dia pusing. Mangkar betul. Kemudian dah tak ada. Ustaz kata saya tak mau jadi imam. Kamu juga akan jadi imam. Tapi dah semua, dah habis, tinggal seorang saja lagi yang dikatakan sebagai tak berapa nak pandai ni. Maka ustaz kata, kalau boleh kamulah jadi imam. Sebab 2 orang ni memang mangkuat yun dah. Maka yang hak last ni dia kata, ustaz, memanglah orang nampak saya ni macam tak erti. Tapi demi ustaz saya sanggup. Yang ketiga ni naik jadi imam. Allahu Akbar. Ustaz tunggu dulu. Takut nanti macam yang tadi juga. Tapi dia tak pusing kan lah. And then terus, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan zikirnya, Astaghfirullahaladzim. 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 Habis solat kan? Kemudian sambung dengan subhanallah dan sebagainya. Sampai habis, berdoa. Habis doa, ustaz dekat belakang ni menangis. Menangis bukan kekelian, tapi keharuan. Tahu keharuan? Haruan tu apa? Haruan tu ikan. Kan? So bila dah menangis, anak murid ni tanya, ustaz, pasal apa ustaz menangis? Saya sangka buruk dekat kamu. Saya kan kamu ni cuma kaca saja. Rupanya kamu adalah permata. Kamu adalah orang yang mengetahui. Kamu adalah orang yang berilmu. Ustaz tak sangka kamu adalah orang yang pandai macam ni. Dan ustaz minta maaf. And then budak ni pun cakap, tak apa ustaz, saya maafkan ustaz. Tadi ustaz tengok saya jadi imam macam mana, okey tak okey? Okey lah. Okey. Memang okey. Complete set. Y suku punya cover set, complete. Tak ada satu pun tinggal. Mantap.
And then ada apa-apa tak yang rasa tak apa okey Ustaz? Tak ada, semua okey, semua cun, semua cantik, ngam-ngam sui. Tapi Ustaz, saya nak cakap satu je. Apa dia? Ustaz tengok tadi okey kan? Okey. Yang tu kira saya belum ambil wuduk lagi. Kalau saya ambil wuduk lagi okey. Boleh faham tak? Boleh faham Saya kan lawak Penang tak sampai. Bukan sampai. Sebab tu, orang yang nak duduk dalam keadaan jaga iman, jaga syahadah, dia juga kena jaga solat. Solat jangan so late. Atau so late. Terlalu lambat. Zuhur, pukul 1 suku, kita solat 3 suku. Asar 4 suku, pukul 5 naik motorway suku, pukul 6 suku baru solat. Maghrib 7 suku, kita solat pukul 8. 8 suku isyak, kita nganga, pukul 11 malam baru nak solat isyak. No, that is bukan solat. Yang tu bukan solat, yang tu so late. Terlalu lewat. Dan solat adalah satu perkara yang senang. Orang yang nampak solat tu ringan, dia akan mudah dan ringan hidup dia. Orang yang nampak solat tu berat, hidup dia pun akan berat. Solat ni tak susah. Tetapi kita kena usaha untuk hilangkan rasa susah tu. Sebab solatlah kita diberikan kebaikan. Ada orang di luar sana, mereka tak ada ruang untuk berinteraksi dengan diri dan juga Tuhan. Tapi kita ada. Nabi Ibrahim alaihissalam, ada riwayat disebutkan, bahkan dicatat dalam Quran, dia dan isterinya tidak dikurniakan anak. Isteri pertama Nabi Ibrahim nama apa? Isteri pertama Nabi Ibrahim Siti Sarah. Yang kedua Siti Hajar. Yang ketiga Qanturah. Yang keempat Hajun. Ada 4 orang isteri Nabi Ibrahim AS. Kalau ikut dalam riwayat daripada tafsir Quran Al-Azim, Siti Sarah ketika berkahwin dengan Nabi Ibrahim AS tidak dikurniakan anak, zuriat tidak ada. Tetapi selepas Nabi Ibrahim AS berkahwin dengan Siti Hajar, Nabi Ibrahim AS perintahkan oleh Allah untuk meletakkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di Mekah pada waktu itu. Selepas 14 tahun, selepas Nabi Ismail, dalam riwayat sebut umur Nabi Ismail 14 tahun. Masa tu barulah Nabi Ibrahim dapat Nabi Ishaq. Begitu juga kisah berkenaan dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria juga dah tua, tak ada anak, tidak dikurniakan zuriat. Sampai dia minta kepada Allah dalam solat dia di mihrab. Dia minta kepada Allah, ya Allah, rambutku sudah memutih, badanku sudah letih, tetapi aku tidak ada zuriat. Dan isteriku disahkan tidak mampu untuk mengandung, sebab usia isterinya pada waktu itu mencecah 90 tahun. Umur 90 tahun nak mengandung. Pernah tengok? Umur 90 tahun mengandung. Maka Nabi Zakaria kata, isteri aku disahkan tak boleh mengandung. Kalau mengandung pun, anak yang ada dalam kandungan ataupun dia, isteri dia sendiri akan menemui kematian. Kalau ada anak apa, mati orang kata. Sebab dah terlalu tua, tak mampu untuk menanggung kehamilan. Tetapi Allah berkata berlainan. Allah mengatakan kepada Nabi Zakaria ketika dia sedang minta kepada Tuhannya di dalam salatnya di mihrab, Allah Subhanahu Wa Taala khabarkan kepada Nabi Zakaria, wahai Zakaria, kamu akan mendapat anak dan dinamakan Yahya. Yahya maksud apa? Yang hidup. Kenapa yang hidup? Sebab orang tuduh kalau kamu mengandung pun mati. Tapi Allah kata tidak, anak kamu akan hidup. Sebab tu namanya Yahya. Penting solat. Kepentingan solat. Sebab tu dalam satu hadis Qudsi, kata Nabi SAW, satu orang bila dia solat, dia akan wajib baca surah Al-Fatihah. La salah bila Fatihah. Tidak ada salat tanpa ada Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman, ketika hamba aku membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, ketika hamba aku membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah menjawab,
hamidani abdi. Hamba-Ku sedang memuji Kau. Ar-Rahmanir Rahim. Hamba-Ku sedang memuliakan Aku. Maliki yaumiddin. Hamba-Ku sedang mengagungkan Aku. Kemudian ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila baca ayat ni, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, bila hamba-Ku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baca ayat ni, kata Allah, hadza baini wa baini abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini bila hamba-Ku membaca ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baca ayat ni, kata Allah, ini adalah antara aku dengan hamba-Ku, kata Allah. Dan untuk hamba aku, orang yang beriman, orang yang salat, orang yang taqwa, orang yang saleh, orang yang taat, masa'ala, atas apa yang dia minta. Sebab tu jangan pernah lepas peluang. Setiap kali kita salat, baca suratul Fatihah dalam setiap peringkat rakaat. Baca saja ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masa ayat tu dah habis, dalam hati ni kita limpahkan segala permohonan hajat. Kita getarkan rasa permohonan taubat. Kita minta sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang ketiga, orang yang boleh menjaga syahadah adalah orang yang senantiasa berusaha untuk bersangka baik dengan semua orang. Penting kita ada mak ayah, sangka baik dengan mak ayah. Orang yang paling awal untuk kita sangka baik selepas daripada diri kita dan juga Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, yang kita nak kena sangka baik adalah Allah, ibu dan ayah. Sebab tu dalam hidup ni kena ada Adidas. Pernah dengar Adidas? Apa Adidas? Apa dah jenama kasut? Adidas. Adidas tu jenama. Tahu tak Adidas apa dah? Tulis Adidas. Tulis Adidas. Tulis Adidas. Adidas. A-D-I-D-A-S. Apa Adidas? Selalu dalam hidup ingat benda ni. Adidas. Ayah dan ibu doakan aku selalu. Boleh faham? Boleh faham tak? Kita dengan mak ayah, tolong jangan bersifat lebih kurang. Jangan kita bersifat acuh tak acuh. Bila bercakap, cakap dengan perkataan yang baik, dengan nada yang terbaik. Kenapa? Sebab orang yang kita sedang bercakap tu adalah orang yang mengajar kita bercakap. Boleh faham tak? Mak ajak kita bercakap ke, cikgu sekolah memandu ajak kita bercakap? Mak yang ajak kita bercakap ke, ataupun pemandu kereta api ETS yang ajak kita bercakap? Mak yang ajak kita bercakap ke, ataupun pilot kapal terbang A380 yang ajak kita bercakap? Mak kita. Jadi, kalaulah dengan orang kita boleh bercakap dengan nada yang baik, perkataan yang baik, ekspresi yang baik, dengan ibu kita, manusia pertama yang ajak kita bercakap, maka kita kena bercakap dengan percakapan yang paling baik. Begitu juga dengan ayah. Kalaulah kita ni hidup atas dunia sampai hari ni, boleh kita ingat dan kenang jasa ibu dan ayah kita, nescaya kita akan duduk dalam keadaan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham tak? Tuan-tuan patut untung. Ya. Adidas, ya. Selalu. Ayah dan ibu doakan aku selalu. Selalu. Ataupun boleh bubuh sentiasa. Nah, sebab tu bila kita bercakap dengan ibu dan ayah, nada suara rendahkan. Bila kita bercakap dengan ibu dan ayah, ilmu kita yang pandai ni kita rendahkan. Bila bercakap dengan ibu dan ayah, mungkin satu hari kita dah bekerja, duit kita mungkin berjuta, pangkat kita tinggi, gaji kita banyak. Bila cakap dengan mak ayah dengan gaji yang tinggi, rendahkan. Pangkat kita tinggi dalam jawatan,
Kita dipanggil sebagai ketua satu-satu bahagian. Tetapi bila berdepan dengan mak dan ayah, rendahkan. Bila kita dah duduk dalam keadaan rendah, barulah kita boleh jumpa tempat kita di akhirat kelak yang berada pada kedudukan yang paling rendah di tubuh ibu kita, iaitu di bawah tapak kakinya. Apa dia? Syurga. Syurga dekat mana? Bawah tapak kaki. Kalau nak tengok, kita kena tengok ke atas ke ke bawah. Kita kena rendah baru boleh nampak. Tapi balik jangan duk pergi angkat kaki mak pula. Mana dia mak? Buka apa 25 kaki kali 56. Oi, saya banglo rumah syurga mak. Jangan pergi tengok kaki ayah pula, cari neraka dia tak. Nak tengok neraka, nak tengok main angkat kaki ayah dia. Satgi bersepai yang lekat kat shilling kau. Tak ada, dia syurga dia cuma imbalan sajalah. Boleh faham tak? Sebab tu jangan kamu kata jangan kamu kata jangan kamu kata jangan kamu pernah menafikan kebaikan ibu kamu. Pernah tak bayar sewa dekat mak kita? Kita duduk 9 bulan 10 hari dalam perut mak. Pernah tak? Mak sewa berapa? Sewa apa? Dulu kan saya duduk dalam perut mak 9 bulan 10 hari. Sehari mak ambil berapa ringgit? Mak dia cakap sehari 480,000 padan muka. Ada satu orang, dia sedang melakukan ibadah haji. Ketika dia melakukan tawaf, dia mengatakan setiap perjalanan itu, selain daripada talbiyah, dia kata, semoga pahala ibadah ini diberikan kepada ibuku. Semoga pahala ibadah ini diberikan pada ibuku. Semoga pahala ibadah ini diberikan pada ibuku. Kemudian selesai dia melakukan tawaf, dia pergi melakukan sa'i dan berbagai ibadah haji yang lain. Ada seorang hamba Allah yang mengikut dia secara dekat. Dan hamba Allah ni perasan. Dia ni bila buat apa-apa, dia kata semoga pahala ni pergi kat mak. Dapat pahala ni pergi kat mak. Dapat pahala ni pergi kat mak. Kemudian ditanya, kenapa engkau selalu mengatakan benda yang demikian? Kamu solat, kamu tawaf, kamu baca Quran, kamu buat apa-apa, kamu niat supaya diberikan kepada ibu. Maka dia cakap, aku berniat demikian kerana aku ingin mengangkat hak ibu aku ke atas aku. Faham tak? Maksudnya dia tak mau ada kena-mengena dengan mak dia. Sebab tu dia nak bayar balik semua jasa ibu dia dengan ibadah dia. Maka kata orang alim tadi kepada dia, wahai anak aku, sungguh pun engkau melakukan ibadat seumur hidup engkau. Daripada umur balik 14 tahun sebagai contoh, sampai umur 79 tahun sebagai contoh. Sepanjang waktu tu diibadat. Salatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, infaknya, wakafnya, tutup auratnya, segala benda ibadat. Dan semua ibadat tu engkau niatkan untuk diberikan seluruhnya kepada ibu kamu, untuk mengangkat hak ibu kamu ke atas kamu, maka itu belum mampu. Bukan nak mengangkat hak ibu kamu, tetapi nak membalas satu pahala, satu jasa, hela nafas pertama ibu ketika nak melahirkan kita pun tak mampu. Faham tak? Kita buat kebaikan seluruh hidup ni, nak balas jasa ibu kita, tak mampu. Untuk balas bukan seluruh, satu hela nafas. Pernah dengar tak hela nafas? Lawan dia hembus. Hembus, pernah dengar hembus? Hembusan. Hak tu hembus. Kan? Itu hembus. Hela yang mana? Yang tu. Masa ibu nak melahirkan anak, dia kena tarik nafas dulu. Masa dia inhale. Yang tu. Masa tu. Yang tu pun tak mampu kita nak balas. Sebab tu jangan sembang. Kasih bimbang. Kambing boleh terbang. Cakap kata semua benda yang kita buat boleh balas jasa ibu tak? Tak mampu. Jadi dengan mak bapak, modok relax. Tenang-tenang sajalah. Tenang, ribut jiwa. Jangan duk apalah, jingga. Jangan duk cempera, kola. Modok relax dengan mak bapak. Nak berdepan dengan ibu ayah, ada 3 tips. Sekiranya kamu ditegur
ataupun kamu mungkin diintimidasi, diprovokasi, ditekan oleh suasana dan juga berkaitan emosi dan ekspresi. Mak marah, ayah marah. Apa tips dia? Ada 3 tips. Tips dia nombor 1 D, nombor 2 D, nombor 3 D. Ada 3 D kat situ. Bila mak ayah marah kita, mak ayah tegur kita, mak ayah kata apa-apa dekat kita, tengok mata mak ayah dan buat D yang pertama, iaitu diam. Kemudian mak ayah marah lagi, tengok lagi mata mak dan ayah kita, buat D yang kedua, diam. Dan yang ketiga juga adalah diam. Sebab perkataan kita boleh mengundang dosa. Ustaz tak tahu, Ustaz, mak saya singa Galapagos dengan mak saya, baik saya duduk dengan singa. Kan? Mujur lah. Kalau tidak, hang mesti jadi Tarzan lah pasal duduk dengan singa. Mak saya dengan badak air Australia, baik saya duduk dengan badak. Mak saya, Ustaz tak kenal, mak saya dahsyat gila. Saya tak ranjau. Mak saya memang gila-gila betul. Mak saya, pak saya, oi jangan. Hang beranak dalam zoo ke apa? Sini Hulu Selangor kan? Hulu Selangor. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan mak kita, macam mana pun dia mak kita. Patut syukur lah. Anak-anak kena syukur. Saya berdepan dengan situasi orang baru masuk Islam dan mereka ada mak bapak yang tak Islam. Faham tak situasi dia? And then 2-3 hari lepas, ada satu orang daripada Sabah, mak dia meninggal dunia. Daripada saat mak dia meninggal sampai hari ni, dia duduk mesej saya, Ustaz, mak saya dah meninggal Ustaz. Dan mak saya tak ucap 2 kalimah syahadah Ustaz. Macam mana saya nak doa dekat dia Ustaz? Macam mana saya nak doa dekat dia Ustaz? Macam mana saya nak minta doa? Sedangkan saya tak boleh doa kat ampunan atas dia. Saya tanya balik, betul ke mak kau ni tak pernah ucap 2 kalimah syahadah? Dia terdak Ustaz. Bahkan dia menolak untuk tidak mau mengucap 2 kalimah syahadah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi apa boleh buat? Apa yang boleh dibaca? So saya kata, yang boleh dibaca sebagai ulama mengatakan, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Apa doa ni? Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dia kata betul ke boleh baca? Boleh, betul. Sebab doa penuhnya Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya. Bila sebut kata wali walidayya, ada tak? Wali walidayya wal muslimaina. Ya Allah, ampunkan dosa aku dan dosa mak bapak aku yang Islam. Ada tak? Tak ada kan? Okey. Sebab tu kata ulama boleh baca Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Kenapa tak ambil daripada awal? Sebab Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya tu mungkin maafkan dan ampunkan dosa aku dan mak bapak aku. Tapi kalau minta doa Rabbirhamhuma, ya Allah, kasihanilah mak bapak aku macam mana dia kesian dekat aku masa kecil ni. Masa kita kecil dulu, nyamuk nak mai apa sini panggil apa? Hisap darah kita kan. Bahasa saya ketit. Tahu ketit? Gigit lah, gigit KL bang, KL. Nyamuk nak gigit pun, mak nanti tampak nyamuk tu. Dan tampak bukan tampak macam kita tampak adik kita kena gigit nyamuk. Pang kali dah. Ni macam ni. 1 jari je. Besar ni. Boy. Kan? Dia tekan jari tu je. Supaya anak tu tadi tak terkejut jaga. Tapi, masa kita kecil, kita menangis waktu malam, perut kita kembung. Mak kita akan ambil minyak sapu, betul? Pasal apa mak sapu? Tak mau bagi kembung. Sebab nanti bila kembung, kita akan terapung. Sebab tu lepas suruh guna minyak cat limau tu. Sebab kalau tak tak sapu, nanti masuk bilik anak tak ada. Rupanya ada dekat shilling. Merapu tu. Sebab tu masa kita kecil, mak kita punya sayang kasih dekat kita, pukul berapa pun dia tetap juga bangun untuk menyusukan kita, buat susu dekat kita. Dan kita satu haram pun kita tak tahu benda tu kita jadi. Mak kita dan ayah kita tahu. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan perkara ini, anak murid saya ni dia kata,
Saya tak mampu nak baca doa macam ustaz dan juga kawan-kawan ustaz dan anak-anak orang Islam lain boleh baca. Bila ibu mereka meninggal dunia, Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut dalam hadis, bila seorang anak Adam mati, mata benu Adam, in qata'a, akan terputus segala kebajikan, segala perbuatan dan segala amalan. Melainkan 3. Yang pertama apa dah? Doa anak yang soleh. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Yang ketiga, sedekah jariah. Okey? Jadi nak masuk syurga, nak selamat dalam kubur, nak lepas hari penimbangan mizan, nak melepaskan diri daripada mahsyar, masa mati esok kena ada AIS. AIS. Siapa nak selamat hidup di akhirat kena ada AIS. Bukan Atlas tu. Sekali pergi cari lori Atlas satu. Buat wasiat. Nanti esok saya mati, tolong hantar 2 lori ais setiap 2 bulan. Pasal ustaz hari tu cakap, nak selamat di akhirat kena bawa ais. Bukan ais tu, wahai mangkuk ayun. AIS dekat sini apa dia? A, anak saleh. I, ilmu manfaat. S, sedekah jariyah. Anak saleh, satu ketika Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama, ditanya oleh satu orang yang datang ke majlis ilmu dia dengan kalimah, wahai Syekh, tolong doakan saya. Wahai Syekh, tolong doakan saya. Maka Syekh tu pun tanya dekat budak ni, kenapa kamu suruh aku doakan kamu? Maka budak ni cakap, sesungguhnya aku melihat engkau adalah orang yang saleh. Maka kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, wahai anakku, ketahuilah bahawasanya anak yang soleh itu adalah anak yang sentiasa mendoakan ke atas ibu dan ayahnya. Apa doanya? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kalau nak jadi soleh, dia kena baca doa ni banyak-banyak. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Macam kita ni boleh baca doa penuh, Allahumma ighfirli zunubi wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Kita boleh baca doa tu. Nah, so bila kita ulang baca doa tu, menjadikan kita anak yang saleh. Dan bila kita jadi anak saleh, kita boleh mendoakan kepada mak bapak kita. Dan sebab kita soleh, sebab kita doakan mak bapak, dan kita doakan mak bapak menyebabkan kita jadi anak soleh. Boleh faham tak? Dia punya calculation dia tu. Calculation mudah dah. Jadi tak payah nak apalah, tak payah nak kelang kabut, kita nak cari macam mana nak jadi anak soleh. Tak, start over dengan yang tu dulu. Doakan pada mak ayah kita. Sebab tu penting untuk kita bersangka baik kepada mak ayah. Dan hidup kita penuh dengan sangkaan baik. Jangan jadi orang yang tak sangka baik, sangka buruk dekat orang. Sangka buruk ni tak baik. Sangka buruk ni satu benda yang tidak dianjurkan dalam Islam. Kita tengok muka orang, kita kata, oh dia ni ya. Aku tengok muka pun tahu, muka ahli neraka. Dia kena banyak cuci muka dengan minyak disil, baru boleh masuk syurga. Kan? Aku tengok dia ni, oh dia ni adalah orang yang tidak suka kepada Islam. No, bukan kerja kita untuk judge, bukan kerja kita untuk menghukum. Jadilah kamu sebagai orang yang menghukum diri kamu di depan Allah. Jangan kamu menghukum orang di depan Allah. Kalau hidup sekadar nak mencari salah orang, tak perlu belajar. Tapi kalau nak cari salah sendiri, kena banyak belajar. Orang yang cari salah sendiri ni, nak tengok salah sendiri, nak cari aib sendiri, ya, dia kena belajar banyak baru dia nampak. Tapi kalau dia tak mau belajar banyak, ya, sila jadi netizen, sila jadi orang yang mudah untuk cari kesalahan orang lain. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala amat merindukan hamba-Nya yang selalu bermohon ampun atas setiap tindak tanduk dosa dan juga buruk yang dilakukan. Kemudian dalam ruang yang sama, bila berhadapan dengan ibu dan ayah, selalu juga kena minta kepada ibu dan ayah kita supaya jangan doakan kita saja, doakan juga kawan-kawan kita. Ada satu orang, disebutkan dalam banyak riwayat lah kisah ni. Dan dia ni satu orang anak kepada satu orang wanita yang salihah. Mak dia
ibu yang salihah. Malam-malam bangun solat tahajud. Setiap malam bangun tahajud. Dan satu ketika, anak ni bila dia dah membesar, dan dia kerap kali terbangun di tengah malam disebabkan tangisan ibunya bila mana melakukan solat tahajud. Bila main waktu malam, satu malam tu dia terjaga bangun. Bila dia terjaga bangun, dia mendengar seluruh isi intipati doa ibu dia. Dan ibu dia berdoa daripada awal sampai habis. Dan dalam doa ibu dia, dia tertarik dengan satu perenggan doa ibu yang mengatakan, Ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa kawan-kawan anakku. Si Fulan, si Fulan, si Fulan, si Fulan. Dia sebut nama kawan anak-anak dia. Kawan-kawan anak dia. Dan kemudian, Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kawan anakku yang bernama si Fulan, si Fulan, si Fulan. Dia sebut lagi nama kawan-kawan anak dia. Anak dia tunggu. Wish, mak aku doa untuk kawan-kawan aku. Bagus. At the end, mak dia tutup doa. Amin ya rabbal alamin. Dia kata doa dekat kawan-kawan aku je. Dekat aku tak ada. Aku ni anak pungut ke? Kan? Mula. Dia duduk fikir aku ni jumpa tepi tong sampah ke? Indah water main tak ke baga? Malam kedua dia kata tak apa. Malam ni aku nak tunggu. Malam kedua pun tiba. Dan dia berusaha untuk berjaga. Dan akhirnya mak dia pun solat tahajud. Dan dia tunggu sampai 4 doa. Malam kedua, doa mak dia masih doa yang sama. Perenggan untuk doa tu tadi tidak berubah. Kekal, malar segar. Ya Allah, ampunkanlah dosa kawan anak aku yang namanya sekian-sekian, 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 sekian-sekian. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kawan anakku sekian-sekian, sekian-sekian, sekian-sekian. Habis doa, nama aku tak sebut. Anak sendiri tak sebut nama ni. Tapi anak orang lain sebut. Ini sudah lebih. Tak apa. Untuk mengukuhkan lagi keadaan, kita bagi peluang. Mungkin malam ni malam biasa kot. Sebab tu tak doa untuk aku. Mungkin malam esok lah. Malam esok dia tunggu, sama juga. Doa tak berubah. Kekal. Tak berganjak. Maka bila dah habis saja mak dia, amin ya rabbal alamin. Anak ni tadi berdiri di depan ibunya, air mata bercucuran, melihat tepat ke arah mata ibunya dan berkata, Mak adalah satu orang yang tidak berguna. Mak adalah satu orang yang tak bertanggungjawab. Mak adalah satu orang yang suka tengok keburukan pada anak sendiri. Mak adalah satu orang yang tak boleh dipercayai. Dan mak dia tanya, wahai anakku, kenapa? Dan anak dia kata, saya tunggu mak baca doa. Dan mak cuma doakan kebaikan kepada kawan-kawan saya. Bukan malam ni saja mak doa, tetapi setiap malam mak doakan benda yang sama. Mak tak sebut pun nama saya, walaupun sebutir perkataan yang menyebut nama saya tidak ada. Menangis anak dia tu. Maka mak dia jawab, wahai anakku, duduk kamu. Mari kepada aku. Dan anak dia pun duduk, tengok mak dia. Wahai anakku, sesungguhnya sekiranya aku mendoakan kebaikan kepada engkau sahaja, kejayaan kepada engkau sahaja, kebaktian kepada engkau sahaja, semua kegembiraan itu hanya kepada engkau sahaja, dan kebahagiaan yang ada pada engkau, dan engkau bawa kepada masyarakat, engkau bawa kepada kawan-kawan, belum tentu kebaikan itu mampu untuk diserakkan, belum mampu untuk dikongsikan, belum mampu untuk dibesarkan. Tetapi wahai anakku, kalaulah aku doakan kejayaan kepada kawan-kawan engkau, dan engkau berkawan dengan mereka, paling tidak sikit daripada A dapat dekat kamu, sikit daripada B dapat kat kamu, sikit daripada C dapat kat kamu, dan seterusnya. Dan saya kamu juga akan menjadi orang yang baik dan berjaya seperti mereka. Dan aku ingat kata Nabi SAW, barang siapa yang mendoakan kepada saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak mengetahui dia didoakan oleh saudaranya itu, maka apa yang didoakan juga akan diberikan kepada orang yang mendoakan. Betul atau tidak? Kita doakan orang, kita doakan orang lain. Siapa doa kat kita? Malaikat. Agak-agak hari ni doa kita dengan doa malaikat mana lagi A? Kita tahu doa malaikat lagi A, tapi kita tak pernah berdoa untuk orang. Ya Allah, bagilah anakku 28A, ya Allah. Janganlah bagi A dekat anak jiranku yang depan, belakang, kiri, kanan. Jangan ada panggil aku tu. Pasal tu masyarakat kita rebah. Pasal tu masyarakat kita punah. Pasal tu masyarakat kita musnah. Sebab kita menumpu kebaikan dan kejayaan hanya pada kita. Tiang seri satu saja.
tapi bumbungnya dirobohkan, dindingnya ditidakkan, tingkapnya dibuang, lantainya dikerat, maka benda ni menyebabkan masyarakat kita runtuh seruntuh-runtuhnya, lumpuh selumpuh-lumpuhnya, hanya kerana paksi doa seorang ibu tidak diselerakkan kepada kebaikan anak-anak yang ada. Boleh faham? Ada lagi ke masa? Sampai ke Ustaz? Ada lagi? Baik. So, untuk itu, kalam akhir daripada saya, terima kasih atas peluang dan ruang yang diberikan. Mohon maaf ambil masa tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian. Kalau ada kekasaran bahasa, terguris bicara, terlajak kata, terasa di mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak daripada hujung rambut sampai hujung nyawa. Ya. AIS. AIS. I itu ilmu yang manfaat. S sedekah jariah. S dapat S dapat. No, saya mangan sungkuk. Okey. Baiklah. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudah diberi kalau ada silap dan salah. Kalau ada kebaikan mohon tolong sebar-lebarkan. Kalau ada keburukan mohon tolong jauhkan. Bak kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Hidup ini hanya menumpang, air setimba jangan dibuang. Nafas sesentak dikenang-kenang, umur sejenak ditimang-timang. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan, pasti ada isinya. Sebesar-besar ikan, pasti ada tulangnya. Aku li qawli hadha, wastaghfirullahal adzim li wa lakum. Walisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa yafawzal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala alam.